perlu dibina asrama ini berdekatan dengan tempat industri, bukan di dalam kawasan perkampungan. Ini kawasan perkampungan, ini balik pulau, ini Teluk Kumbar, ini Bayan Lepas adalah kawasan perkampungan majoriti bangsa Melayu. Satu rakaman siaran langsung telah dikongsikan oleh Ustaz Sofian mengulas mengenai isu penempatan asrama warga asing di dalam kawasan kepadatan penduduk di Teluk Kumbar, Balik Pulau, Pulau Pinang. Isu ini dibangkitkan bertujuan membantah tindakan kerajaan negeri yang ingin menempatkan kesemua pekerja warga asing dalam satu kawasan sahaja. Namun pembinaan tersebut terletak di kawasan majoriti penduduk tempatan berbangsa Melayu yang sudah terlalu padat. Menurut info penduduk setempat serta Pertubuhan Bukan Kerajaan di Negeri Pulau Pinang telah membantah serta mendesak Kerajaan Negeri Pulau Pinang membatalkan projek pembinaan asrama pekerja warga asing di kawasan Teluk Kumbar. Selain itu, masyarakat setempat telah menyatakan bantahan mereka sejak dari mula cadangan projek itu timbul dan sehingga kini tetap teguh menolak projek tersebut. Projek itu membabitkan 3 kawasan iaitu sekitar Bandar Baru Perda, Bagan dan Sungai Batu yang kesemuanya di Teluk Kumbar yang mana sekiranya dilaksanakan dianggarkan 35,000 pekerja warga asing akan ditempatkan di ketiga-tiga kawasan terbabit. Dijangkakan setiap lokasi akan dimuatkan lebih 10,000 pekerja warga asing mengikut keluasan tapak. Ini adalah satu kepadatan yang amat tinggi. Seterusnya, berdasarkan keluasan yang telah diperaku di Jawatankuasa Perancangan Negeri Pulau Pinang, anggaran 32,680 orang pekerja warga asing akan ditempatkan di kawasan Teluk Kumbar. Kelulusan projek itu akan memberikan impak yang sangat negatif, antaranya kesesakan lalu lintas kedua-dua hala dari Teluk Kumbar menuju ke Bayan Lepas atau sebaliknya, terutama pada waktu puncak. Selain itu, kejutan budaya dengan kehadiran bangsa asing dari luar negara juga pasti menjejaskan keharmonian kehidupan masyarakat setempat. Pelbagai masalah sosial dan kebersihan juga akan lebih berleluasa dengan terbinanya penempatan untuk pekerja warga asing di kawasan tersebut. Sekiranya kajian impak sosial yang terus dilaksanakan, sudah pasti mendapati kawasan Teluk Kumbar adalah tidak bersesuaian untuk pelaksanaan projek tersebut. Penentangan kepada kehadiran warga asing yang tidak diundang akan mengeruhkan kerukunan kehidupan masyarakat setempat. Sepatutnya satu kawasan dikhususkan untuk menempatkan warga asing untuk memudahkan pengawalan, namun ia harus dibina di kawasan yang berdekatan dengan tempat kerja mereka dan bukannya di Teluk Kumbar atau Sungai Batu. Ustaz Sofian turut menyeru penduduk setempat, wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin tempatan kawasan tersebut untuk turun padang dalam bersama membantah projek tersebut. Okey. Nama kau tak payah. Abang. Okey, saya ni Muhammad bin Sa'id. Tinggal di ni orang kata seolah macam anak dari sini lah. Dah 60 tahun dah. Tapi masalah dia yang saya tengah maklumat ni tentang nak buat asrama. Tidak asrama untuk pendatang-pendatang untuk warga asing lah. Saya buat sekerah karenanya buat bantahan lah. Bantahan kerana sebab apa? Tempat-tempat lain tu kemungkinan ada tempat orang kosong, tapi sebab apa mereka nak buat juga kat sini lah. Dan tu bagi saya ni sekeras-kerasnya saya buat bantahan lah. Kalau seeloknya, kalau boleh lah pihak-pihak yang tertentu ni pindah pergi cari tempat yang sesuai lah. Okey, sini pasal anak-anak Melayu, orang Melayu kita pun ramai sini, penduduk kampung pun ramai orang Melayu kan. Kalau boleh tu pindah pergi tempat lain lah. Saya Mak Zahid bin Muhammad Syarif, tinggal di Taman Sahabat di Kubang. Saya tinggal di Pulau Pinang ni dah lebih 30 tahun. Jadi saya rasa tak patut sangatlah ada asrama warga asing di sini, sebab biarlah akan jadi macam-macam masalah akan timbul di kemudian hari. Jadi saya bantah sekeras-kerasnya pembinaan asrama warga asing ni. Sekian, terima kasih. Saya akan bersama-sama dengan rakyat Pulau Pinang yang memang kita akan terus bangkit bantah isu ini. Wakil-wakil rakyat jangan buat lembu kenyang. Wakil-wakil rakyat jangan buat tak tahu apa yang nak berlaku di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri dan Parlimen mereka.
Mereka ini tiap-tiap hari berbincang, bermesyuarat dengan PTG, pejabat tanah dan galian, dengan pejabat daerah, dengan JKR, dengan perlesenan. Mereka ini sentiasa bermesyuarat, tuan-tuan. Penduduk tempatan sejumlah 32,680 pekerja warga asing di dalam kawasan penempatan kepadatan penduduk. Ini bagaimana, tuan-tuan? Sebab itu yang ada berdekatan, yang ada di sekitar Pulau Pinang, yang ada di sekitar Perlis, Kedah, di Perak Utara ini, tolong hadir, ramaikan sokongan, berikan solidariti kepada isu ini. Kita minta kerajaan batalkan isu ini. Ini penempatan ini dibuat di dalam kawasan yang tidak kena. Sepatutnya kepentingan siapa ini, tuan-tuan? Perlu buat berdekatan dengan kilang. Ini untuk kepentingan pemain industri. Ini untuk kepentingan kontraktor. Ini untuk kepentingan pemaju. Ini untuk kepentingan tuan tanah. Bukan untuk kepentingan rakyat Malaysia. Bukan untuk kepentingan rakyat ini, tuan-tuan. Perlu dibina asrama ini berdekatan dengan tempat industri, bukan di dalam kawasan perkampungan. Ini kawasan perkampungan, ini balik pulau, ini Teluk Kumbar, ini Bayan Lepas adalah kawasan perkampungan majoriti bangsa Melayu. Ini apa punya gila dan kebabian apa ini, tuan-tuan? Bina asrama pekerja asing dalam jumlah puluhan ribu pekerja di dalam kawasan perkampungan penempatan masyarakat Melayu. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Yang akan menyebabkan kesusahan kepada masyarakat kawasan itu. Ini kawasan Teluk Kumbar ini adalah laluan utama untuk ke balik pulau. Kalau lalu melalui barat daya, ini adalah laluan utama yang digunakan oleh rakyat, oleh pengguna-pengguna jalan raya, oleh penduduk setempat. Ke balik pulau inilah laluan utama. Tak ada laluan kedua, tuan-tuan. Ini laluan utama melalui barat daya. Dan kawasan ini adalah kawasan perkampungan. Kenapa asrama ini nak dibina di sini? Ini, tuan-tuan, kita kena bangkit, kita kena bersuara isu ini. InsyaAllah malam ini, tengah petang ini, tuan-tuan, saya bertolak ke Pulau Pinang. Malam ini saya berjumpa jawatan kuasa. Besok pagi saya insyaAllah, tuan-tuan, doakan perjalanan saya, doakan kesihatan saya supaya Allah berikan kesihatan yang baik. Esok pagi kita akan terpacak di Teluk Kumbar, balik Pulau Pinang ini, tuan-tuan. Ini kita akan pertahankan hak rakyat ini. Ini kita akan bersuara, kita akan pertahankan hak rakyat. Wakil-wakil rakyat, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, jangan buat macam lembu kenyang. Jangan buat hampa tak tahu apa. Jangan buat hampa tak faham isu ini. Jangan buat hanya hampa melepaskan batuk di tangga. Hampa bersuara mengatakan bantahan, tetapi sebenarnya hampa dah tahu apa kerajaan nak buat dengan kawasan itu. Bukan sekadar keluarkan kenyataan kita membantah, selepas itu biarkan rakyat terkapai-kapai dalam mempertahankan isu ini. Ini bukan wakil rakyat yang kita pilih. Wakil rakyat perlu bersuara sehingga isu ini terus dibatalkan. Ini wakil rakyat perlu membawa suara rakyat. Apa guna ada wakil rakyat kalau rakyat majoriti tidak bersetuju? Wakil rakyat hanya keluarkan kenyataan, kita juga tidak bersetuju. Setakat itu sajakah? Setakat itu sajakah kita lantik wakil rakyat? Gaji belasan ribu sebulan. Ada pelbagai kemudahan VIP lagi. Jadi lagi cemen di syarikat GLC. Inikah standard wakil rakyat yang kita lantik? Kalau macam ni wakil rakyat, kalau macam ni standard wakil rakyat, rakyat tidak memerlukan wakil rakyat sebegini. Lebih baik rakyat sendiri lawan, rakyat sendiri bantah, rakyat sendiri bersuara. Kalau ada wakil-wakil rakyat tidak guna untuk mempertahankan hak rakyat. Ini, tuan-tuan, kita pun belum lagi diberi makan oleh wakil rakyat. Kita pun belum lagi diberi sedekah oleh wakil rakyat. Dalam masa 5 tahun hampa memerintah, belum lagi hampa beli beras di rumah kita, tuan-tuan. Sebab apa rakyat perlu takut? Kita perlu bersuara. Rakyat perlu bangkit bersuara. Bukan sahaja semasa pilihan raya, tetapi rakyat perlu bangkit bersuara untuk kepentingan hak kita, tuan-tuan.
Ini hak rakyat, ini kepentingan rakyat. Kita bersuara kerana rakyat. Kalau kita biarkan isu ini berlaku, bayangkan tuan-tuan, 30,000 lebih pekerja-pekerja warga asing masuk di dalam perkampungan rakyat tempatan. Ini tuan-tuan, ini isu yang serius. Ini bukan isu main-main tuan-tuan. Ini untuk masa depan negara kita, masa depan anak-anak muda kita. Kita tidak mampu, negara tidak mampu tangani isu melibatkan pendatang asing tanpa izin. Negara sekarang ini tidak mampu untuk tangani isu melibatkan pekerja-pekerja warga asing yang dibawa masuk menggunakan calling visa. Ketika mereka masuk dalam negara ini, mereka tidak ada pekerjaan dan berkeliaran di dalam negara. Akhirnya menjadi pendatang haram yang menyusahkan rakyat tempatan. Tuan-tuan, apabila kita bersuara, kita lawan bersungguh. Apabila kita buat kritikan, kita kritik berdasarkan hati kita. Apabila kita bercakap di lapangan, kita bercakap melibatkan kepentingan rakyat. Kita tidak ada langsung melibatkan kepentingan peribadi dalam isu-isu ini, tuan-tuan. Kita tidak ada langsung melibatkan kepentingan kuasa, sebab kita bukan daripada kalangan orang-orang politik yang mahukan kuasa, tuan-tuan. Kita tidak kisah siapa yang menjadi hero. Kita tidak kisah siapa yang membawa isu. Kita tidak kisah siapa yang akan menjayakan projek-projek, yang menjayakan program-program ini, tuan-tuan. Kita tidak kisah. Apa yang lebih penting kepada kita di lantai NGO ini, matlamat yang kita bawa itu perlu berjaya. Apa matlamatnya? Matlamatnya untuk kita bantah penempatan warga asing yang akan dibina di dalam kawasan majoriti kepadatan penduduk tempatan. Ini matlamatnya, tuan-tuan. Siapa yang bawa, siapa jadi hero, siapa ke depan, NGO mana, siapa nak jadi ketua, ini bukan urusan kita. Saya tidak mau peduli ini, tuan-tuan. Yang penting matlamat kita berjaya. Yang penting projek ini tidak dilaksanakan. Yang penting rakyat perlu mendapat keuntungan daripada apa yang kita lawan ini. Boleh, tuan-tuan? InsyaAllah, tuan-tuan. Selagi ada sokongan, selagi itu kita bersuara.